Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Murid-murid, ketemu lagi pada minggu ini. Minggu yang ke-24, sifat cahaya. Tajuknya pembiasan cahaya. Objektif pembelajaran pada minggu ini, pada akhir PBC, murid akan dapat yang pertama, menyatakan cahaya boleh dibiaskan melalui pemerhatian menerusi pelbagai media. Yang kedua, menjelas melalui contoh cahaya boleh dibiaskan dengan menjalankan aktiviti. Dan yang ketiga, memerihalkan pembentukan pelangi dengan menjalankan aktiviti. Baiklah, untuk tajuk yang pertama, cahaya boleh dibiaskan. Pembiasan cahaya. Ketika Siva minum petang di gerai Pak Abu, tiba-tiba, kenapa batang sudu ini kelihatan bengkok? Cahaya dari sudu di dalam air dibiaskan apabila cahaya bergerak dari air ke udara. Ya, cahaya bergerak dari air ke udara. Keadaan ini menyebabkan imej sudu berubah ke atas dan kelihatan bengkok. Apabila cahaya bergerak melalui dua medium yang berbeza, arah pergerakan cahaya akan berubah. Fenomena ini dinamakan pembiasan cahaya. Medium yang pertama adalah medium udara. Ya, cahaya bergerak daripada medium udara kemudian melalui medium yang seterusnya iaitu air. Jadi, bila dia melalui medium air, kita akan lihat pergerakan cahaya dia berubah dan sudu itu kelihatan bengkok. Fenomena ini dinamakan pembiasan cahaya. Baiklah, ingat apabila cahaya bergerak melalui dua medium yang berbeza, arah pergerakan cahaya akan berubah. Fenomena ini dinamakan pembiasan cahaya. Baiklah, murid-murid diminta melihat contoh-contoh pembiasan cahaya pada video. JC menjemput Lana untuk berenang di tempatnya. Cahaya matahari yang indah bersinar melalui air menunjukkan betapa ceteknya kolam dari kedudukan mereka. JC menawarkan Lana minuman sebelum mereka kembali berenang. Lana melihat ke dalam gelas minuman. Dia mendapati bahawa straw kelihatan bengkok. Mengapakah kolam kelihatan lebih cetek daripada kedalaman sebenarnya? Dan mengapakah straw di dalam minuman Lana kelihatan bengkok? Kita tahu bahawa cahaya boleh melalui objek lutsinar. Cahaya boleh melalui gas seperti udara. Cahaya juga boleh melalui cecair seperti air. Dan cahaya boleh melalui pepejal seperti kaca. Apabila cahaya bergerak dari satu medium ke medium yang lain, ia membengkok. Ini dipanggil pembiasan cahaya. Apabila cahaya yang bergerak di udara mengenai medium lain seperti air, ia dibiaskan. Perkara yang sama berlaku apabila cahaya yang bergerak di udara mengenai kaca. Pembiasan berlaku. Contoh-contoh yang menunjukkan bahawa cahaya boleh dibiaskan adalah pembengkokan cahaya oleh straw di dalam air minuman, kolam yang kelihatan lebih cetek daripada kedalaman sebenarnya, serta badan JC dan Lana yang kelihatan lebih besar apabila mereka berada di dalam kolam. Baiklah, murid-murid telah pun memerhatikan video tadi. Okey, cahaya boleh melalui udara. Cahaya juga boleh bergerak melalui air. Dan cahaya juga boleh melalui kaca. Apabila cahaya bergerak dari udara kepada air, ia membengkok atau dibiaskan. Ya, ini adalah jalur cahaya. Ini adalah medium udara. Apabila dia melalui medium yang berlainan, contohnya air, ia akan membengkok atau dibiaskan. Yang kedua, apabila cahaya bergerak dari udara ke kaca, ia membengkok atau dibiaskan. Baiklah, tajuk yang kedua, contoh cahaya boleh dibiaskan. Kita lihat pada fenomena pembiasan cahaya yang sering berlaku di dalam kehidupan seharian kita. Okey, di sini adalah yang pertama, batang pensel sebenarnya kelihatan bengkok. Okey, mungkin salah tertulis sini. Yang kedua, imej kelihatan cetek dan tidak dalam. Ya. Kita boleh lihat pada gambar ini. Selalu kalau kita lihat di kolam, kita nampak
air itu kelihatan cetek dan tak dalam, tapi sebenarnya sebaliknya, sebab berlaku fenomena pembiasan cahaya di situ. Ya, sebenarnya mungkin ia dalam. Ya. Yang ketiga, imej menjadi besar. Okey, fenomena pembiasan cahaya boleh menjadikan satu imej tu, contoh di sini adalah pen, menjadi besar disebabkan sifat pembiasan cahaya ia membesarkan imej. Ya. Baiklah, antara contoh yang lain yang melibatkan pembiasan cahaya, okey, seseorang dalam gambar ini melihat duit shilling tu berada di atas, tapi sebenarnya ia berada di dasar disebabkan pembiasan cahaya. Okey, yang seterusnya, straw kelihatan berbengkok dalam kelas kaca. Yang ketiga, kegunaan kantar pembesar, dia mengaplikasikan sifat pembiasan cahaya. Tulisan tu menjadi lebih besar. Okey, apabila sifat pembiasan cahaya digunakan. Seterusnya, kita lihat sini samalah yang macam dalam duit shilling ni, dalam bekas air ni. Okey. Baiklah, pembentukan pelangi. Okey. Apabila matahari memancarkan cahaya semasa atau selepas hujan, pelangi akan terbentuk. Kita biasa melihat pelangi terbentuk selepas hujan. Okey. Apabila cahaya matahari terkena pada titisan air hujan, cahaya akan dibiaskan dan akan berbentuk pelangi. Baik, di sini kita lihat bagaimanakah pelangi terbentuk. Okey. Katakanlah kita di bawah ni, okey. Selepas hujan atau semasa hujan, okey, air hujan turun, sinar matahari itu memancar melalui udara, kemudian dia melalui air hujan. Jadi dia dah pergi ke medium yang berlainan, iaitu air. Jadi bila dia melalui je air hujan tu, dia akan dibiaskan. Maksudnya cahaya tu akan dibiaskan. Bila ia dibiaskan, di sini, okey, dilihat. Bila ia dibiaskan, cahaya matahari tu masuk, sinar matahari tu masuk, kemudian dibiaskan, dia akan terbias kepada 7 spektrum warna. Jadi terbentuklah 7 warna pelangi. Okey, kita lihat sekali lagi. Okey, dalam gambar rajah yang berbeza. Okey, ini adalah cahaya matahari. Okey, semasa atau selepas hujan, selalunya pelangi akan terbentuk. Jadi, bagaimana pelangi terbentuk? Sinar matahari memancar melalui udara, dia bergerak. Kemudian, bila dia melalui saja air hujan, pembiasan cahaya berlaku. Drop ni adalah titisan air hujan. Okay. Di sini pembiasan cahaya berlaku. Okay. Di dalam cahaya matahari ni, okay, cahayanya berwarna putih. Tapi sebenarnya dalam cahaya putih tu terkandung 7 warna. Itulah rahsia di sebalik pembentukan pelangi. Bila dia terbias saja, terkeluarlah 7 warna pelangi. Apa yang kita lihat di bawah. Baiklah, kita telah tamat tajuk cahaya, sifat cahaya. Di sini dapatlah kita simpulkan bahawa kepentingan sifat cahaya dalam kehidupan seharian kita. Sifat yang pertama, pantulan cahaya. Membolehkan kita melihat wajah di cermin. Okey, sangat penting. Sifat cahaya yang bergerak lurus membolehkan lampu suluh digunakan. Dia bergerak lurus, jadi kita boleh suluh apa yang kita nak di hadapan. Kalau cahaya tu bergerak bengkok-bengkok, sukar untuk kita gunakan lampu suluh untuk melihat objek ataupun kereta pada waktu malam. Yang ketiga, sifat cahaya yang boleh dibiaskan. Membolehkan orang rabun melihat dengan jelas dengan menggunakan cermin mata. Itu pun salah satu daripada kepentingan sifat cahaya dalam kehidupan seharian. Baiklah, berakhir sudah tajuk pembiasan cahaya pada minggu ini, minggu yang ke-24. Diharap murid-murid dapat mengulang kaji apa yang telah dipelajari pada hari ini. Sekian, terima kasih.